Berita dunia bersama saya, Miza Usni Muhammad. Humanitarian Care Malaysia, MyCare, komited membina semula Gaza yang semakin musnah angkara serangan Israel menerusi kempen bantuan-bantuan yang diberikan pelbagai pihak. Pengurusnya, Datuk Seri Dr. Kamal Nasruddin Mustafa berkata, 11 juta ringgit berjaya dikumpul dengan 5.3 juta ringgit sudah diperuntukkan setakat ini untuk membantu penduduk Gaza. Manakala bakinya disalur berperingkat, 2 juta ringgit dibelanjakan bagi membeli 500 kemah dan 2 ambulans khusus kepada 1.8 juta penduduk di Gaza yang memerlukan tempat berlindung ketika ini. Ketika ini, pembelian kemah sedang dipergiat manakala 2 ambulans akan diterima dalam waktu terdekat. Pihak Pasaran Ikonsif juga menyerahkan 1,500 karton air mineral dan makanan ringan. Ketika ini, hanya klinik bergerak yang memberi rawatan segera digunakan bagi tujuan kecemasan. Sementara itu, MyCare sedang mengenal pasti lokasi hub gudang bersesuaian di Kahirah, Mesir untuk dijadikan tempat penyimpanan dan hantaran barang-barang keperluan ke Gaza, Palestin. Ketua Pegawai Eksekutif MyCare, Kamaruzaman Syahrul Anwar berkata, ia sebagai pelan jangka panjang dan penjimatan masa penghantaran barang keperluan ke Gaza. Dan ia juga sebagai jaminan memastikan semua barang keperluan sampai kepada mereka yang memerlukan. Setakat ini, Opzisan sudah melakukan 3 penerbangan membawa 100 tan barang keperluan. Kemah dan makanan merupakan keperluan utama penduduk Gaza. Dalam pada itu, angka kematian rakyat Palestin kini mencecah 20,258 orang, manakala 53,688 lagi cedera. Serangan rejim Zionis dalam tempoh 24 jam lalu telah mengorbankan 201 rakyat Palestin dan mencederakan 368 yang lain. Israel sebelum ini berikrar meningkatkan serangan dalam usaha menguasai sepenuhnya utara Gaza. Susulan serangan berterusan tentera Israel juga, pasukan perubatan di Gaza tidak menang tangan dalam mengendalikan mangsa yang cedera. Di Jabalia, petugas perubatan bertungkus lumus merawat mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak. Jabalia merupakan kem pelarian terbesar di Gaza. Dengan peningkatan jumlah penduduk yang cedera, kem berkenaan kini semakin sesak dan lebih mengerikan, kem berkenaan turut mengalami kekurangan petugas dan bekalan perubatan. Kem berkenaan menjadi sasaran berdilan berterusan rejim Zionis termasuk menerusi serangan kereta kebal. Sementara itu, sayap kanan Hamas Al-Qassam mendakwa berjaya memusnahkan 5 kereta kebal Israel di kawasan berkenaan. Negeri Karnataka di Selatan India memutuskan untuk membatalkan larangan memakai tudung di dalam premis pendidikan dan arahan itu dikeluarkan Ketua Menteri Sadarmaya. Dan menurut The Press Trust of India, larangan memakai tudung ditarik balik bermula semalam di negeri yang diperintah Parti Kongres Kebangsaan India itu. Isu larangan berhijab bermula pada Januari lalu apabila pelajar perempuan Islam dihalang daripada memasuki kelas di sebuah kolej kerajaan di daerah Udupi kerana memakai tudung. Para pelajar kemudian merayu di Mahkamah Tinggi Karnataka yang mengekalkan larangan terbabit. Pada Oktober 2023, Mahkamah Agung India mengeluarkan keputusan sebaliknya mengenai larangan yang dikenakan oleh Institut Pendidikan di dalam premisnya di negeri Karnataka. Berita dunia berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.